وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والعالمين. Alhamdulillah, kita sambung pada malam ini secara online kitab kita Hasyiah Syekh Abdullah Asy-Syarqawi pada muka yang ke-41. Pada kata muhasyi la an dalil. La an dalil. Kita baca syarah kat tepi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa an dalil ihtirazun minal jazmi al-muwafiqi lil haqqi la an dalil. Perkataan musannif an dalil itu ihtiraz, nak mengeluarkan daripada jazam yang menepati yang hakikat yang sebenar tetapi tidak berdasarkan dalil. Fa innahu yusamma taqlidan. Kerana itu dinamakan taklid dah dia, tak nama makrifat. Wala yusamma ma'rifatan, dan tidak dinamakan makrifat. Wat taqlid. Masuk sini wat taqlid an tattabi'a. An tattabi'a. Ni kalau ada baris salah-salah tolong maklumlah. Kadang kita baca kita tak perasan, kita nak baca nak tumpu banyak ni. Nak tumpu 2-3 alat saya buka ni. iPad ada, buka laptop pula ni. Jadi otak tu bagi banyak. Pula kita nak kerja masa, kadang kita tak perasan lah mana-mana salah tu. Antattabi'ah. Kalau ada silap baris ke ataupun tersalah, maklumlah benda-benda biasa tu, baik kes sendirilah. Antattabi'ah ghairaka. Jadi wattaqlidu antattabi'a ghairaka. Taklid itu bahawa kamu mengikut selain daripada engkau, mengikut orang lain fi qawlihi, pada perkataannya, aw i'tiqadihi, atau i'tiqadnya, duna an ta'rifa dalilahu, tanpa engkau mengetahui dalilnya. Amma idza arafta dalilahu, adapun jika engkau tahu dalilnya, fa innaka arifun, maka kamu dinamakan orang yang arif, orang yang ada makrifat. Walasta bimuqallidin, dan kamu bukan muqallid. Fahtaraza biqawlihi an ya'rifa an jami'i ma taqaddama. Kita sambung pada kata muhasyi rahimahullah. Qala qawluhu la an dalil. Kata syarih taklid itu tahu tidak berdasarkan dalil, tanpa dalil. Hadza yashmalul ilma ad-daruriyah. Maka katanya tanpa berdasarkan dalil itu merangkumi tahu yang berbentuk daruri, tahu yang tahu secara mudah, secara tanpa perlu fikir. Maka waktu pun kita tahu benda yang tak perlu kita fikir. Adakah perlu dalil? Tak perlu dalil. Contoh, kita tahu bahawa ada kita ni, adakah perlu kepada dalil yang menunjukkan bahawa adanya kita? Tak perlu. Tak. Tahu bahawa satu lebih kecil daripada dua, kena ada dalil ke? Tak. Jadi perkataan musannif la an dalil itu merangkumi al-ilmu daruri, li'annahu mutabiqun la an dalilin. Kerana ia itu perkara yang mutabik, yang menepati yang sebenar tapi tidak berdasarkan dalil. Ma'a annahu la yusamma taqlidan, tapi walhal tahu yang berbentuk daruri itu kita tak panggil taklid. Tahu kita bukan tahu yang berbentuk daruri, tahu benda yang sendiri dengan mudah tanpa perlu fikir. Orang panggil taklid, orang tak panggil taklid. Bal ma'rifatan, bal yusamma ma'rifah, dinamakan ma'rifah juga. Kama marra, sebagaimana telah lalu. Okay.
fa innahu yusamma taqlidan, maka dinamakan sebagai taklid. Qauluhu fa innahu yusamma taqlidan u'turida, dibuat bangkangan bi anna zahirahu, zahir kalam musannif, anna taqlida la yakunu illa muwafiqan lil haqqi. Zahir daripada kalam musannif memberi faham bahawa taklid itu tidak adalah ia kecuali berbetulan dengan yang sebenar. Tengok dia takrifkan taklid kan. Taklid itu al-jazmul muwafiq lil haqqi la an dalil. Ini takrif taklid, fa innahu yusamma taklida. Jadi faham daripada zahir ibarat musannif bahawa taklid itu mesti muwafiqan lil haqqi. Zahir gitulah. Ma'a anna ta'rifahul ati wal hal, ta'rif musannif yang akan datang yashmalu ma kana muwafiqan, merangkumi perkara yang muafakat dengan sebenar, wa ma lam yakun muwafiqan, dan yang tidak muafakat. Okey. Mana takrif yang lepas tu? Takrif dalam kalam syarih selepas pada itu. Mana tadi? Fiman qala da aqada fi taklid. Lepas pada tu dia akan sebutlah. Dia akan sebut pada masalah tak muqallid ni. Pada muqallid, bahawa muqallid itu kadang-kadang dia taklid perkara yang sebenar, seperti taklid orang Nasara kepada ruhban, kepada paderi-paderi mereka bahawa Tuhan tu tiga. Taklid juga, tapi taklid itu taklid yang tidak sebenar. Jadi di sini dia kata zahir kalam dia al-jazmul muwafiq lil haq. Itu nama taklid. Padahal lepas ni dia sebut bahawa taklid itu kadang-kadang berbetulan dengan yang sebenar, kadang-kadang tidak berbetulan dengan yang sebenar. Jadi itu u'tirida itu, i'tirad dia. Warudda. Maka dan ditolak i'tirad itu bi anna, dengan bahawa la nusallima, kita tak terima, kita tak taslim, kita tak terima zalika, kita tak kata begitu. La nusallima zalika, kami tidak menerima i'tirad tersebut. I'tirad tu tak boleh pakai, kata dia. La nusallimu zalika, kita tak taslim, kita tak serah dengan i'tirad tersebut. Ni payah sikit. Tak kecil. La nusallimu zalika, kita tak terima i'tirad tersebut. Kenapa? Ghayatuhu, ghayah perbuatan musannif itu annahu ihtaraza, bahawa musannif membuat pengecualian bidalil, dengan katanya dalil itu, an ahadi fardayit taqlidi, daripada salah satu dua afrad taklid. Dua afrad taklid. Jadi taklid dua bahagian. Pertama muwafiq, yang kedua ghairu muwafiq. Nampak? Jadi musannif ihtiras dengan salah satu saja. Dia ihtiras dengan hak ni je. Dalam kalam dia tu, dia membuat ihtiras dengan kalamnya bahawa makrifah itu al-jazmul mutabiq lil waqi' an dalil tu. Ihtaraza, membuat pengecualian dengan an dalil, dengan mengeluarkan daripada itu ialah perkara yang jazam mutabiq la an dalil, tapi tidak berdasarkan dalil. Jadi dia merujuk kepada salah satu daripada fardait taklid, dua daripada afrad taklid. Jelas tak? Wa amal fardul akhar, adapun fard yang satu lagi ni, yang ghairu muwafiq itu, fahuwa minal jahli, itu termasuk dalam bab jahil dah. Taklid yang ghairu muwafiq, tu ada panggil makrifat, ada panggil berbetulan, orang panggil jahil terus tu. Panggil jahil terus. Wa qad kharaja, dan telah keluar dah dulu. Tak keluar awal dah. Keluar mana? Pada katanya al-jazmu al-muwafiqu lil haqqi aw lil waqi'. Dah keluar awal dah tu. Jadi salah satu daripada afrad taklid iaitu at-taklid ghairul muwafiq lil haqqi, itu dah terkeluar pada kalam syarih
Bila syarih mentakrifkan ma'rifah itu al-jazmul mutabiq lil haqqi atau lil waqi'. Itu keluar dah. Nampak eh? Okay. Walidha, dari kerana itu azhara fi qawlihi wat taqlidu. Kerana itu azhara, telah menzahirkan. Apa maksud menzahir? Yakni musannif berpaling daripada dhamir kepada menggunakan sirah isim zahir. Itu azhara. Jadi kitab-kitab lama ni, bacaan terutamanya kitab mutaqaddimin, kitab kuning ni, dia ada mustalahat di sendiri. Kita nak terjemuh dengan bahasa kita, menzahir. Lepas tu kita kona ikut dan, kita syarah ikut dan, tak kena lah. Kita kena faham murad apa maksud azhara. Ai azhara fi mawdi'il idmar. Mana? Tengok pada kalam musannif ni kan. Fa innahu yusamma taqlid. Wa taqlid sini kan. Mahalluhul idmar ni. Tengok. Fa innahu yusamma taqlidan wala yusamma ma'rifatan. Wa huwa an tattabi'a. Patutnya dia tak payah sebut taklid. Dia sebut dhamir je. Sekarang ni dah taklid dah sebut dah kan. Dan bila satu kalimah dah disebut, wa minal balaghati an ya'tiya alla yukarrira zahiran. Jangan diulang lagi secara zahir. Disebut dhamir. Tapi kenapa diulang balik dengan secara isim zahir? Wa taqlidu. Itu ada apa nama ni, sebab dia. Li sababi minal asbab, ada sebab dia lah. Nampak? Okey. Sebab itu menzahir musannif, yakni menzahirkan dengan isim zahir pada walhal al-maqam yatlubul idmar. Tepat tu sebenarnya ikutnya kena dhamir lah sebab taklid sebut dah. Tapi dia guna isim zahir, ada sebab lah. Walidha, dari kerana itulah menzahir musannif pada katanya wa taqlid an tattabi'a ila akhirih. Kenapa? Isyaratan, kerana nak mengisyaratkan ila annal murada bihi, bahawa yang dimaksudkan dengan taklid itu ma huwa a'ammu mimma qablahu, yang lebih umum daripada sebelum ni. Tengok kan masa bila disebut al-jazmu muwafiq lil haqqi la an dalil fa innahu yusamma taqlidan, itu khusus merujuk kepada salah satu dua afrad taklid, dua pecahan taklid. Maka bila nak ulang balik, diulang balik taklid. Wa taqlidu an tattabi'a ghairaka. Jadi umum balik. Nampak? Isyaratan ila anna al-murada bihi ma huwa a'ammu mimma qablahu. Lianna ittiba'al ghairi, kerana mengikut orang lain, fi qawlihi, pada perkataannya masalan, itu i'tiqadu haqqiyati madmunihi, mengikut seseorang pada perkataannya. Itu ialah i'tiqad. Kita mengiktikadkan benarnya apa yang terkandung, apa yang dikandung perkataannya. Madmun ni madmunil qaulil ghair. Apa yang dikandung oleh perkataan orang tu. Bila kita taklid ke dia, maksud apa? Kita percaya apa hak disampaikan yang terkandung dalam perkataan dia. Itu maksudnya. Sawa'un kana haqqan, sama ada benda yang disampaikan tu betul, fil waqi'i, bertepatan dengan yang sebenar, amla, ataupun tidak. Okay. Kemudian kata Muhasyir rahimahullah, qauluhu an tattabi'a ghairaka. Taklid itu bahawa engkau mengikut yang lain. Ila akhirih. Hadza ta'rifun lit-taqlid min haitsu huwa. Min haitsu huwa. Ini takrif bagi taklid dari segi taklid itu sendiri. Makna taklid secara umum. La li khususi taklid fi hadzal fanni. Bukan takrif bagi khusus taklid pada ilmu ni, ilmu akidah ni. Jadi ikut orang, mengikut orang tu. Takrif taklid ialah ikut orang lain. Tak? Ikut orang lain tanpa tahu dalil. Itu takrif dari segi erti taklid itu sendiri. Min haitsu huwa. Bukan takrif taklid berkaitan ilmu usuluddin ni. Ilmu akidah ni. Sebab tu dia kata ini takrif bagi taklid dari segi dia tu taklid sendiri. Taklid dari segi makna dia yang makna pada
pada asalnya, bukan khusus kepada taklid dalam masalah ilmu kalam kita ni. Bila begitu, fayashmalut taqlid fil furu', maka merangkumilah taklid dalam masalah furu', masalah fiqh. Kita taklid mazhab Syafi'i, orang lain taklid mazhab Hanafi. Wa yashmalu aidan ittiba'a, maka mengandungilah juga ittiba'a al-'ammi lil mufti, mengikut oleh orang awam bagi tok mufti. Orang awam ikut je tok mufti. Mufti kata tidak dibenarkan, contoh tak, tidak dibenarkan kuliah, ikutlah. Sebab kita orang awam, kita tak tahu dalil, tak tahu apa-apa muqtayat, apa dia apa nama ni, variable asbab-asbab yang menyampaikan kepada hukum sebegitu, kita ikut je. Wa yashmalu aidan ittiba' al-'amil mufti wal qadi lisyuhud, dan mengikut oleh qadi bagi saksi. Tok qadi saksi bagi keterangan. Jadi tok qadi ikutlah apa yang diterangkan oleh saksi tadi. Itu taklid juga tu. Wal mujtahidi lil mujtahidin akhara, dan mengikut seorang mujtahid kepada mujtahid lain. In haitsu jawaznahu, sekira-kira kita mengharuskannya. Sebab isu ni khilaf lah, boleh tak mujtahid taklid kepada mujtahid lain? Ada khilaf lah. Yang kita maklum ataupun pandangan yang masyhurnya, mujtahid dia haram taklid kepada mujtahid lain, dia kena ijtihad lagi. Tapi ada pandangan kedua yang mengatakan mujtahid boleh dia taklid ke mujtahid lain juga. Itu sebab tadi kata haitsu jawaznahu, sekira-kira kita hukumkan dengan harus, maka itu termasuk taklid juga. Wala yashmalu ittiba'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ahkamil far'iyah. Tidak merangkumi taklid itu kita ikut Nabi pada hukum-hukum furu'. Kita ikut Rasulullah pada Rasulullah memberi tahu kepada kita hukum-hukum furu'. Kita panggil taklid tak? Ada panggil taklid. Wa kadza fil aqaidi, begitulah juga kita ikut kepada Nabi pada masalah akidah allati daliluha sam'iyyun, yang mana dalilnya itu sam'i. Perkara yang makna kita tak boleh nak fikir sendiri. Perkara akidah, baik kaitan sifat Allah Ta'ala ke, yang mana bukan dalilnya dalil akli, dalil sam'i. Apa dia? Al-aqaidul allati daliluha sam'i wa hiya allati la tatawaqqafu 'alaiha dalalatul mu'jizati ala sidqir rasul, iaitu yang tidak terhenti di atasnya oleh dalalah mukjizat, apa yang ditunjuk oleh mukjizat di atas benar Rasul. Sebab ni saya dah pernah sebut dulu kan. Ini sebenarnya nampak macam payah, tapi dia mudah je ni. Cuma istilah dia. Allati la tatawaqqafu 'alaiha dalalatul mu'jizati ala sidqir rasul. Yang tidak terhenti di atas akidah itu dalil mukjizat, apa yang ditunjuk oleh mukjizat atas benarnya Rasul. Apa yang ditunjukkan oleh mukjizat atas benar Rasul kan? Iaitu bahawa mukjizat itu berlaku perkara khariqul lil adah, mencari adat. Datang daripada siapa? Datang daripada Khaliq, pencipta kepada alam. Jadi benda yang berbentuk nak mengisbatkan dalalah mukjizah ni menunjukkan bahawa orang nak percaya pada mukjizat, dia kena percaya ada Tuhan dulu. Percaya ada Tuhan dulu. Nak percaya ada Tuhan dulu itu, maka tidakkah itu berdasarkan kepada perkara-perkara sifat-sifat yang terhenti atas dalil akliyah. Betul je. Benda tulis je. Benda sama je. Jadi aqaid allati daliluha sam'i, apa dia tu? Wahiyya allati la tatawaqqafu 'alaiha dalalatul mu'jizah ala sidqi rasul kasam'i. Kasam'i ini contoh bagi akidah yang dalilnya sam'i, seperti sifat sama' wal basari wal kalam. Sama', basar dan kalam. Itu dalilnya dalil sam'i. Nampak tak? Ini seakan-akan dia mustalah ataupun istilah yang digunakan oleh musannif lah. Mastuliha alaihi, maksud benda perkara ini orang panggil perkara yang tidak terhenti dalalatul mu'jizah ala sidqir rasul. Lawan dia akan sebut nanti contoh. Contoh dia akan sebut lepas ni.
kasam'i wal basari wal kalami walawazimiha, dan lawazimnya yang melazimi bagi sifat ni, iaitu kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Wa ah wa baqiyati kasam'i wa baqiyati sam'iyat la yashmalu illa fil ahkam syariah wa baqiyati fil ahkamil far'iyyah wa kadza fil aqaidi allati daliluha sam'i wa baqiyati sam'iyyah, dan baki perkara-perkara sam'iyyah seperti al-hasyri wan nashri, berkaitan dengan hasyar, nasyar, manusia itu dihalau, manusia itu dikumpul di padang mahsyar. Fala yusamma dzalika taqlidan, itu tidak dinamakan taklid. Kita percaya Nabi khabar ada perkara akhirat yang akan berlaku. Adakah kita percaya ke Nabi itu kita panggil taklid ke? Ada. Itu tidak dinamakan taklid. Kenapa? Lianna taklida an tattabi'al ghaira biduni ma'rifati dalilihi, bahawa engkau mengikut orang lain tanpa engkau ketahui dalil, itu taklid. Wala syakka anna qaulu sallallahu alaihi wasallam au fi'lahu, tak syak lagi bahawa perkataan Nabi, perbuatan Nabi, au taqrirahu, ataupun takrir Nabi, mengiyakan Nabi, membenarkan Nabi itu, ainud dalil, itu diri dalil dah. Jadi kita ikut ke Nabi tu, orang tak panggil taklid, sebab Nabi itu sendiri dalil dah. Perkataan dia, perbuatan dia, takrir dia. Jadi tak nama taklid lah. Mungkin juga orang boleh buat datang iskal tu. Dia kata dah ikut Nabi Muhammad tu, taklid Nabi Muhammad. Orang tak panggil taklid ke Nabi, nampak tak? Kerana Nabi tu sendiri dalil dah. Nabi tu alaihi salatu wassalam dalil dah. Itu perkara yang perkara yang tidak terhenti dalalah mukjizah atas benar Rasul, iaitu perkara yang dalilnya dalil sam'i. Wa ammal lati daliluha aqliyun, adapun perkara yang dalilnya akli, dalilnya nisbah kepada akal, dalil akli, bukan dalil nakli. Apa dia dalil akli itu? Wahiyal lati tatawaqqafu 'alaiha dalalatul mu'jizah 'ala sidqir rasul, iaitu perkara yang terhenti dalalah mu'jizah 'ala sidqir rasul. Okey. Mu'jizat ni menunjuk kepada sidqir rasul kan? Sidqir rasul. Jadi mukjizat ni dia terhenti atas apa? Tatawaqqafu 'alaiha dalalah. Apa dalalah mukjizah ni? Dalalah mukjizah atas benar Rasul menunjukkan Rasul ini mursalun minal khaliq, pencipta. Pencipta yang melakukan perkara khaliqul lil adah. Jadi perkara nak mengisbatkan khaliq ni sifat apa? Sifat ni terhenti kepada dalil akli ni. Apa tak? Iaitu kudrat iradat sama, kudrat iradat ilmu hayat. Bahawa alam ini ada pencipta. Dan dalil-dalil sifat lain, kudrat wujud kita tu maklum dah lah. Nampak? Jadi hak ni, sifat-sifat hak ni itu dalalah yang membawa kepada mukjizat tu, dalil kepada benar Rasul. Sebab mukjizat itu dalil bahawa Rasul itu mursalun minal khaliq. Khaliq ni ciri dia apa? Sifat dia apa? Sifat yang khaliq itu sebagai pencipta itu kita dapat kot mana? Dapat dalil akal. Kudrat iradat ilmu hayat. Sebab itu dia contoh ni, wahiyal lati tatawaqqafu 'alaiha dalalatul mu'jizah 'ala sidqir rasuli kal qudrati wal iradah, seperti kudrat iradat. Jadi makna sebelum orang itu nak zaman, katalah pada zaman Rasul, Rasul ni dakwa dia itu Rasul. Bagaimana kita nak percaya bahawa Rasul itu Rasul? Kalau orang berada zaman itulah, kena percaya dulu bahawa adanya Tuhan. Apa? Jadi percaya ada Tuhan ni dalilnya kod mana ni? Dalil kod akal. Dalil mengikut kepada akal. Dalil mengikut kepada akal. Okey. Sebab bila Rasul buat mukjizat, dia mana kita maklum dah, mukjizat ni tak mampu dibuat oleh orang biasa kerana dia perkara mencari adat. Pasti dia dibuat oleh yang mencipta alam.
Maka dengan tidak langsung kita mengisbatkan pencipta alam. Maka pencipta alam tentulah bersifat kudrat iradat. Kalau tidak macam mana nak berlakunya mukjizat tersebut? Boleh faham tak sini? Okay. Kal kudrati wal iradati wa nahwihima, dan seumpama keduanya. Okay. Fa in tabi'ahu, maka dia mengikut Rasul fiha, pada perkara itu, ba'da tasdiqihi, setelah dia membenarkan Rasul bi annahu rasulun. Katakanlah dia ikut turut taklid ke Nabi, taklid Rasul, setelah dia membenarkan bahawa Rasul tu Rasul, lam yusamma al-ittiba'ul madhkuru taklidan aidan, tak dinamakan mengikut yang tersebut tu taklid juga. Contoh gini, katakanlah seorang tu beriman dengan Rasul dah, beriman dengan Rasul. Kemudian dia percaya hak Rasul tu khabar, Tuhan ni bersifat kudrat, iradat, ilmu, hayat. Tak, bukan dengan dalil dia cari sendiri, tapi dengan semata-mata dia percaya dan ikut perkataan Nabi. Adakah dinamakan taklid? Dia kata lam yusamma ittiba'ul madhkur taqlidan aidan. Tak nama taklid juga. Kok mana nama taklid tu? Lianna tasdiqa bi risalatihi far'un 'ani tasdiqi bi thubuti tilka sifati lahu ta'ala. Kerana membenarkan dengan kerasulan Nabi Rasul itu satu furuk, cabang daripada kita membenarkan dengan mensabitnya sifat-sifat demikian kepada Rasul. Kita percayakan Nabi itu sebenarnya secara tidak langsung kita telah mensabitkan sifat-sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat dan sifat-sifat yang layak bagi Tuhan itu bagi kepada Tuhan yang membangkitkan Rasul itu. Jadi secara tidak langsung, kalau kita kata kita ikut Nabi, kita tak tahu dalil lah, kita ikut terus Nabi saja, percaya ke Nabi, Nabi khabar Tuhan kudrat, Tuhan iradat, Tuhan ada ilmu, Tuhan ada hayat, ikut betul-betul. Kita nama taklid tak? Tak nama. Sebab apa? Sebab percaya ke Nabi itu cabang dah daripada bahawa percaya kepada Tuhan yang utuh dia. Apa lah situ? Idh la yakunu rasulan illa man zaharat al-mu'jizatu ala yadihi. Kerana tidak akan jadi rasul, tidak adalah seorang tu rasul kecuali orang yang zahir mukjizah di atas tangan dia. Dah kalau rasul-rasul tu orang yang ada mukjizat, zahir mukjizah. Dan macam mana kita nak cari rasul? Tentu cari sebab mukjizat itu. Tanpa secara tidak langsung sebenarnya kita percaya ke Tuhan yang mengutuskan rasul itu. Wala tujadul mu'jizatu illa man kana muttasifan bitilka sifati, dan tidak adalah mukjizat itu berlaku kecuali daripada Tuhan yang bersifat dengan sifat itu. Apa? Jadi nak berlaku mukjizat macam mana? Tentulah daripada Allah yang bersifat dengan sifat kudrat, iradat, ilmu dan seumpamanya. Maka wahina idzin fayakunu li'timadu fi thubutiha lahu ta'ala 'ala ad-dalilil 'aqli putus. Boleh dah, okey dah. Okey dah ke? Boleh dah? Jelas? Okey. Fayakunu li'timadu fi thubutiha lahu ta'ala 'ala ad-dalilil 'aqli. Maka wahina idzi, maka ketika itu jadilah kita berpegang atas sabitnya sifat tersebut bagi Tuhan di atas dalil akal juga. Wa huwa qauluna wala tujadul mu'jizatu ila akhiri, iaitu kataan kita wala tujadul mu'jizatu illa mimman kana muttasifa bitilka sifati. Nampak? Ni kataan. Akhirnya makna kembali kepada dalil akal jugalah. Ila akhirih. Habis. Okay. Wa yakunu qaulur rasuli, maka adalah perkataan Rasul, au fi'luhu, atau perbuatannya, au takriruhu, atau mengiyakan Nabi, mentakrir Nabi. Nabi menyungguhkan, membenarkan Nabi itu muakkidan, sebagai nak mentakkidkan, nak meneguh dan menguatkan lidzalika, untuk demikian itu saja. Jadi
hak perkataan Nabi khabar Tuhan bersifat dengan kudrat iradat itu nak meneguhkan sahaja akidah hak memang telah kita maklum dengan sebab kita percaya ke dia. Faham tak? Jadi sekadar muakkidan lidzalika. Okey. Itu kalau dia membenarkan Rasul. Amma adapun muqabih wa amma tak dia. Fa in tabi'ahu wa. Sini. Mana ni? Muqabih dia wa amma illam yusaddiq bi risalatihi. Adapun kalau seorang itu tidak membenarkan dengan kerasulan seorang itu, balir rasulu indahu kawahidin minan nas, tapi rasul di sisi dia itu seumpama manusia biasa. Fatabi'ahu, maka tapi dia ikut juga. Min haitsu kaunuhu ka ahadin nas, dari segi dia itu seperti individu manusia. Ahadin nas seperti seorang-seorang manusia, individu manusia. Dia ikut Nabi sebab apa? Sebab saja macam manusia biasa dia ikut. Dia kenal dengan Nabi. Contoh, bukan dari segi Nabi itu Rasulullah, tapi kerana ia rasa ikut, rasa boleh percaya gitu je. Dari segi dia itu kemanusiaan dia. Maka ketika itu kalau orang tu ikut betul hak Nabi, ikut betul bukan kerana dia itu Nabi Rasulullah, tapi kerana macam biasa, manusia biasa. Fa yusamma ittiba'uhu fi dzalika taqlid. Maka ketika itu mengikut seorang itu bagi Nabi itu kita panggil taklid juga. Panggil taklid ya. Sebab apa? Sebab dia tidak diiringi oleh iktikad kerasulan. Apa? Qala al-Ghazali, berkata Imam Ghazali rahimahullahu taala, kata Imam Ghazali, wala tazunnu anna ma'rifatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu sangka bahawa mengetahui Nabi alaihi wassalatu wassalam umurad dunia wal akhirah, tahu Nabi tentang perkara dunia dan akhirat itu, taqlidun li Jibril, bahawa itu taklid bagi Sayyidina Jibril. Okay, sekarang ni Nabi tahu perkara berkaitan dunia dan akhirat ni. Antara wasilah Nabi tahunya ialah perkhabaran dan cerita daripada Sayyidina Jibril. Maka kalau kita tanya, adakah Nabi ikut Jibril? Adakah Nabi taklid kepada Jibril? Tengok ini orang kata kalau ulama yang hati dia tembus ada sofa ataupun orang yang Allah Taala beri kefahaman ni, Imam Ghazali alaihi rahimahullah, dia kata jangan kamu sangka tahu Nabi tentang perkara dunia ataupun perkara akhirat itu taklid kepada Jibril. Bal, dah kenapa keluar isu ni? Kenapa keluar isu ni? Sebenarnya secara tak langsung dia talmih. Talmih ni mengisyarat secara halus kepada Mu'tazilah yang mengatakan bahawa Jibril lebih mulia pada Nabi. Allamahu syadidul quwa. Allamahu syadidul quwa. Dia mentafsirkan, Mu'tazilah tafsirkan bahawa yang mengajar Nabi itu Jibril. Jadi allamahu syadidul quwa. Ahli Sunnah kata tak, Allah Ta'ala yang mengajar Rasulullah. Jibril itu hanya wasilah perantara. Jadi Mu'tazilah dia pegang bahawa hak ajar Jibril. Jadi tok guru anak murid mana lebih mulia? Mulia tok guru. Jibril ajar Nabi. Apa tak? Maka mulia Jibril lah. Ini pun kali ikutnya sebenarnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bukan Mu'tazilah secara umum ni. Kalau ikut dalam ulama sebut ialah Zamakhsyari. Zamakhsyari. Jadi secara insafnya rasanya Mu'tazilah hak lain pun tak kata gitu. Zamakhsyari dalam Kasyaf dia, dalam tafsir Al-Kasyaf dia. Dia kata Sayyidina Jibril ni lagi mulia. Jadi ini perkara besar lah sebab dia seakan kharqul ijma'. Kharqul ijma'. Maka ramailah ulama yang menolak pandangan itu. Okey. Jadi kalau tengok pada kalam Imam Ghazali ni, dia sekarang nak membawa salah satu daripada iskal yang mungkin datang berkaitan perkara ini.
Kerana Nabi banyak terima wahyu pada Sayyidina Jibril. Nabi dapat maklumat dan ilmu tu daripada Jibril. Maka adakah yang Nabi dapat itu Nabi taklid ke Jibril? Dia kata jangan kamu sangka bahawa ma'rifatan Nabi SAW umrah dunia wal akhirah taklidun li Jibril. Bal in kashafat lahul asya. Bahkan apa yang berlaku kepada Rasulullah dikasyafkan bagi Nabi segala perkara. Dipaparkan dan diinkisyaf kepada Nabi segala perkara. Hak Jibril khabar tu ialah betul dia khabar atas dasar dia menyampaikan perintah Tuhan. Tapi apa yang Nabi dapat tu setelah itu inkisyaf pula. Bukan sekadar percaya buta-buta pegang. Bukan. Allah Ta'ala inkisyafkan ke Nabi segala hakikat al-asya'. Wasyahadaha, dan Nabi melihat perkara dan hakikat semua perkara itu binuril basirah, dengan cahaya mata hati. Jadi apa yang Nabi dapat itu ialah ain yakin an dalil, bukan sekadar taklid kepada Jibril. Nampak? Ini satu faedah yang menariklah ni, yang dibuat oleh yang disebut oleh muhasyi kita, nukil daripada Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala wa an ulama illah ajma'in. Okey. Mana tadi? Syahadaha binuril basirah. Kama syahadta anta, sebagaimana engkau menyaksikan. Kama syahadta anta al-mahsusati, sebagaimana engkau menampak benda yang dapat dicapai oleh panca indera kamu. Kita nampak depan kita ada laptop, atau depan kita ada handset, orang tengok handset, atau depan kita ada kitab, orang buka kitab. Kita nampak mahsusat depan mata bila aini, dengan mata al-zahirati, yang zahir. Mata hak ni, maka Rasulullah SAW juga dapat melihat dengan bil ainil basirah, dengan mata hati. Jelas. Wa qawluhu fi qawlihi al-muradu bil qawli ma ya'umul fi'la wa takrira. Mana ni? Kat mana dia? Qawluhu mana ni? Dalang tu lah, hak dalang tu. Dia kata pada katanya bahawa yang dimaksudkan bil qaul, itu kamu taklidkan seorang itu pada perkataannya bil qaul. Rasanya muka surat sebelum ni kan. Ghairaka fi qawlihi tu. Sini. Ni. Dan qauluhu fi qawlihi al-murad. Fi qawlihi al-murad bil qawl itu. Qauluhu fi qawlihi. Qauluhu fi qawlihi tu. Nampak tak? Qauluhu, jadi kita ni kalau ikutnya ni buat dalam kurungan lah ni. Sebab nak syarah kepada Asyiah ni, nak syarah kepada syarah dia. Jadi qauluhu fi qawlihi ni, bermula kata Syekh Al-Hudhudi fi qawlihi ni, taklid seorang pada perkataannya itu. Apa maksud qaul tu? Al-muradu bil qawli, yang dimaksudkan dengan al-qawli ma ya'ummul fi'la wat takrira, ialah yang merangkumi perbuatan dan takrir. Jadi qaul ni bukan qaul saja, perbuatan pun masuk situ, takrir pun masuk juga. Dah kenapa ta'bir dengan qaul? Imma taghliban, sama ada atas jalan uslub taghlib. Uslub taghlib. Taghlib ni maknanya sebut salah satu maksudkan lebih pada tu. Nampak tak? Dia panggil uslub taghlib. Macam kita kata syamsain lah. Syamsain ataupun qamarain. Qamara maknanya asyams wal qamar. Syamsain wal qamar, samalah.
Kusufan, kusuf. Al-kusuf wal khusuf. Jadi kita taglikkan salah satu, sebut satu merujuk pada hak lain juga. Aswadaini, abawain, abawain, samalah. Abun wa jadi sebut abawain, sama. Aswadaini. Okay. Dia panggil usulub taglib. Kama qalahu Sa'duddin, sebagaimana kata Sa'duddin, taftazani. Jadi kata sebut kau tu maksud perbuatan, taklid masuk sekali lah. Fi hawashihi, pada hasyiah-hasyiahnya. Okay. Wa imma, yang kedua, maksud dengan kau tu wa imma sama ada li'annal qawla yutlaqu 'ala ar-ra'yi wal i'tiqadi. Kerana boleh juga kita kata qaul itu diitlaqkan, disebut juga atas ra'yun dengan i'tiqad. Ra'yun kita panggil qaulun, i'tiqad pun kita panggil qaulun juga. Jadi diitlaq juga, i'tiqad panggil qaul, ra'yu pun panggil qaul juga. Sebagai apa? Itlaqan sya'i'an, sebagai satu itlaq, sebutan yang masyhur, hatta ka'annahu haqiqatun urfiyyatun, seakan menjadi hakikat urfiyah dah. Orang faham reti secara terus. Bila sebut qaul, hadza qaulu Syafi'i. Qaul Syafi'i apa maksud? Syafi'i cakap ke? Tak. Mazhab dia, i'tiqad dia, pandangan dia. Hadza qaulu Abi Hanifah. Abu Hanifah cakap gitu ke? Tak, itu pandangan. Jadi sebut qaul tu orang murad mafhum dah. Jadi seakan-akan hakikat urfiyah. Fi dzalika. Okey, wa ra'yul ghaib, dan perkataan orang lain, huwa madhhabuhu, itulah mazhab dia. Ra'yul ghaib, perkataan orang lain, itu mazhab dia. Apa mazhaba ilaihi huwa, apa yang dia berpandangan kepadanya. Qaulan, sama ada perkataan, au ghairahu, ataupun ghaira qaulin, selain pada perkataan, samalah. Jadi kadang-kadang waktu dalam lughah ni kita kena lughah ni memang luas lah, ilmu bahasa ni luas. Kadang-kadang pelik juga, kadang ada orang kata al-Kufiyah, al-Kufi wal Basrah. Dia kena panggil madrasah Kufi dengan madrasah Basrah. Tak boleh panggil mazhab nahwu ni, mazhab nahwu. Tak boleh panggil mazhab Kufi, tak boleh panggil mazhab Basrah. Orang panggil maklum dah. Tak ada masalah. Panggil madrasah Kufiyah ke, mazhab Kufi ke, madrasah Basriyah ke, mazhab Basrah, tak ada masalah, sama je, itlaq sama je, maklum. Pada orang yang kata tak tepat kalau kita panggil mazhab Kufi, sebab mazhab ni fiqh je. Tak, bukan gitu. Sebab tu lughah ni, ilmu lughah ni kita dengan banyak isti'ab dan pembacaan kita akan nampaklah bahawa ulama yatasahaluna, dan juga kadang-kadang itlaq itu menjadi itlaq yang masyhur. Nampak tak? Jadi kalau kita baca sekadar kita tak boleh nak buat jadi kaedah terus dah. Baik kita senyap daripada kita meletakkan apa yang kita faham sebagai kaedah dah. Padahal apa kita faham tu tak kena. Okey. Huwa madhhabuhu qawlan aw ghairahu, sama ada perkataan atau selainnya. Fandafa'a, maka tertolak al-i'tiradu, maka tertolak al-i'tirad tersebut. Bi annal qawla, i'tirad apa? Bahawa sesungguhnya annal qawla la yashmalul fi'la wa taqrira. Orang kata musannif sebut qaul sini, kamu taklid seseorang pada perkataannya. Mana taklid pada perkataan dia saja? Dia kata tak. Dia kata al-qaulu tu, dia kata bila sebut qaul tidak merangkumilah perbuatan, tidak merangkumilah takrir. Nabi membenarkan. Dia kata tak. I'tirad itu tertolak. Fala yakunu littiba'u fihi ma taqlidan, maka tidak dinamakan mengikut pada kedua-duanya taklid. Maka tertolak i'tirad tersebut. Habis. Jelas. Wa'turidha, dan diiktirad juga. Lambat lagi stesen. Wa'turidha, dan diiktirad lagi juga. Bi anna taqlida bi qaulil ghairi, bahawa taklid dengan perkataan orang lain itu yakhruju
anna taqlid biqaulil ghaib, ada domain tak? Tak ada domain kita yukhriju, mengeluarkan. Tak ada domain tak? Tak ada domain yukhriju. Kita bacakan ta'addi kan dia. Yukhriju, mengeluarkan. Okay. Taklid itu mengeluarkan. Yukhriju ma la yakhtassu bil ghairi. Bila kata taklid dengan perkataan orang lain, maka terkeluarlah ma la yakhtassu bil ghairi, perkara yang tidak tertentu dengan orang lain. Makna bukan kita taklid ke orang lain, bukan tertentu orang lain saja. Contoh, kal ma'lum minad din daruratan, seperti perkara yang maklum daripada agama secara darurah, secara mudah tanpa perlu fikir. Jadi nampak? Wa'tu ridha aidan bi anna taklid bi qauli ghaib yukhriju, mengeluarkan ma la yakhtassu bil ghairi, perkara yang tidak khusus dengan orang lain saja. Seperti perkara maklum minad din darurah, perkara yang diketahui dalam agama dengan mudah. Contoh kita kata semayang wajib tak? Mari ustaz khabar masjid kata semayang wajib. Kita taklid ke dia tak? Kita pun tahu bahawa semayang wajib. Itu maklum min ad-din darurah. Maka fala yakunu akhdhu taklidan. Maka tidak dipanggil lah kita pegang perkataan itu taklid, sebab dia pun tahu, kita pun tahu. Kerana itu maklum min ad-din darurah. Kama qalahu Zakaria, sebagaimana berkata akan oleh Syekh Zakaria Al-Ansari. Nampak? Jadi itu yang i'tirad dia. Dah panggil taklid lagi tu. Qala al-Yusi, berkata Imam al-Yusi, dia buat hasyiah atas syarah atas apa ni? Atas kubra, akidah kubra, Syekh al-Yusi. Tak dapat lagi siapa, kalau ada cetakan, ada sahabat-sahabat yang boleh dapatkan, rasanya 2 jilid ke? 2 jilid cetakan. Dia di Maroko baru cetak. Tapi dalam internet pun anda jumpa sejilid je. Tak jumpa dua-dua jilid tu. Hasyiah Syekh Al-Yusi. Qala Al-Yusi wa fihi bahthun, dan pada ni ada perbahasan. Makna boleh tak kita nak panggil itu taklid ke tak? Perkara maklum minad din bid darurah. Intaha. Wa la'alla wajhuhu, boleh jadi wajah i'tiradnya. Anna idafatal qaul lil ghaib, menyandarkan perkataan kepada orang lain itu, la yaqtadi, tidak memberi faham, ikhtisasal qaul bihi, tidak memberi faham tertentu perkataan dengan dia. Ini dia nak mewajahkan ni lah. Kita panggil mengharmonikan. Kita panggil nak masukkan ataupun nak taujihkan kalam tersebut. Dia kata bahawa bila sebut antattabi'a ghairaka fi qawlihi tu, qaulal ghaib, antattabi'a ghairaka, ittiba' ghaib tu, bahawa dengan al-qaulu lil ghaib tu tidak memberi faham tertentu perkataan dengan dia saja. Balil muradu bihi al-qaulu as-sadiru anhu wa in kana madluluhu ma'luman min ad-din daruratan, ialah perkataan yang keluar daripada dia, yang sadir, yang dikeluar daripada dia khabar, walaupun madlu dia, benda hak dia nak khabar tu telah maklum min ad-din darurah, kita tahu juga. Tapi kalau kita panggil dia, panggil taklid juga. Gitu. Fa idza tabi'ahu ahadun fi, jika ada seorang-seorang, jika ada sesiapa yang ikut orang tadi padanya, min haitsu suduruhu anhu, dari segi keluar perkataan daripadanya, sumiyat tiba'hu taklidan, maka dinamakanlah juga mengikutnya itu taklid. Maka famarji'u, tepat kembali, tepat rujuk i'tiradaini, kedua-dua i'tirad tadi, al-mazkuraini, yang tersebut, ila kauni ta'rif, kepada keadaan ta'rif itu ghaira jami'in, ta'rif itu tak jami'. Jadi tu i'tirad tu datang. I'tirad tu datang dari segi ta'rif itu tak jami'. Macam mana? Adakah termasuk maklum min ad-din bidarurah dalam tu juga? Adakah qaul tu merangkumi fi'il dan juga takrir juga? Jadi dua i'tirad tadi. Nampak dua i'tirad, pertamanya adakah dia mengandungi qaul itu merangkumi al-fi'l wa takrir juga? Yang kedua, adakah qaulul ghaib tu termasuklah juga benda maklum min ad-din bidarurah yang kita tahu juga? Itu dari segi itu.
فمرجع الاعتراضين المذكورين إلى كون التعريف غير جامع لعدم شموله اتباع الغير في الفعل والتكرير والمعلوم من الدين ضرورة وقد علمت جوابهما. Dan telah kamu tahu jawapan kedua-duanya. Kamu tahu dah tadi kan, terang panjang dah. Kalau tak boleh faham ataupun tak mari juga, ulang baliklah sebab rekod dah. Senang. Zaman dulu hak atas catatan je kan, zaman sekarang apa ni FB. FB dah rekod bracket dah. Ulang balik lah. Okey, habis. Wa qawluhu, dan perkataannya au i'tiqadihi. Fi qawlihi au i'tiqadihi, pada perkataannya atau i'tiqad. I'tiqadihi ay mu'taqidihi, mu'taqidihi. I'tiqad orang yang mengiktikadkannya. Ini tafsir bagi dhamihu. I'tiqadi mu'taqidihi, i'tiqad orang yang mengiktikadnya. U'turida, i'tirad pula. Ini Hasyiah gitulah, duk main i'tirad lah. Tu kena sabar kadang baca Hasyiah ni. U'turida bi anna i'tiqadal ghairi khafiyyun. Diiktiraf bahawa i'tikad orang lain ni khafi, tidak diketahui. Kita tak tahu i'tikad orang kan. La yattali'u alaihi, tak boleh. Atau la yuttala'a, boleh juga la yuttali'u, ataupun yattali'u alaihi ay ghairuhu, yang tidak mampu diittila' ni atasnya. La yattali'u alaihi ahadun, yang tak mampu mentakdir lah. Kalau baca yattali'u maknanya fa'il dia takdir kan lah. Tidak, khafiyun la yattali'u alaihi ahad, yakni ahadun, tak mampu seorang pun mengetahuinya. Maka fala yumkinu ittiba'uhu, maka tak mungkin kita nak ikut dia, nak ikut orang ni. I'tikad ni kan benda dalam, benda tersembunyi dalam hati. Tak ada orang tahu, macam mana nak ikut. Maka fakanal aula hazfahu, maka yang lebih aula hazahlah, tak payah tulislah fi qawli awi i'tikad ni, tak payahlah. Kata dia, fa in qulta, jika kamu kata pula yumkinu, boleh, alittila'u alaihi biqaulihi, boleh kita tahu apa yang dalam hati orang dengan perkataan orang tu, ana mu'taqidun kadza, saya i'tikad demikian. Kalau kata boleh tahu perkara yang tersembunyi dalam hati i'tikad orang tu, sebab dia boleh jadi disebut saya i'tikad begini. Qulna, maka kami jawab, huwa hina idzin dakhilun fi ma qablahu, maka itu termasuk pada sebelumnya. Mana? Masuk pada fi qaulihi. Wa huwal qaulu, iaitu qaul bermakna al-muqabil al-fi'li, yang lawan bagi fi'il dan takrir. La bil makna sabiq, bukan dengan makna terdahulu, makna qaul dengan maksud sekaliannya. Qaul dengan maksud i'tikad dan juga ra'yu. Tapi qaul dengan maksud muqabil qasim kepada fi'il dan takrir. Wal jawabu, apa jawapannya? Annal umura takhtalifu bil i'tibar, perkara itu berbeza mengikut i'tibar. I'tibar kok ni kita panggil gini, boleh panggil qaul. I'tibar kok ni kita boleh panggil di i'tikad. Gitu. Jadi benda itu berbeza dari segi i'tibar. Fal muradu bi ittiba'il qaul, maksud dengan ittiba' qaul, ikut perkataan, ialah ittiba'uhu fihi, mengikut seseorang pada perkataan, min haitsu kaunuhu qaulan, dari segi dia itu perkataan. Ai bin nazar ila dhalika, dengan melihat kepada demikian itu, kepada kata tu. Contoh, kaman sami'a, seperti orang yang dengar, ahadan yaqul, dengar seseorang dia kata la ilaha illallah. Ada seorang dia dengar orang sebut la ilaha illallah, faqalladahu fi nutqi, lalu dia pun ikut pada tiru sebut. Orang sebut la ilaha illallah, ataupun qulu la ilaha illallah, sebut la ilaha illallah. Orang lain tak tahu benda sebut. Sebut juga. Dia sebut. Faqalladahu fi nutqi bihadhihi al-jumlah, dengan ayat tersebut.
nazaran ila kaunihi qaulan, melihat kepada itu perkataan. Jadi itu panggil ikut pada perkataan, i'tibar tu. Wal muradu bittiba'i li'tiqad, yang dimaksudkan dengan mengikut i'tiqad ialah ittiba'uhu min haitsu kaunuhu i'tiqadan. Kita ikut dari segi perkara itu benda i'tiqad. Ai bin nazar ila zalika, melihatkan kepada itu sebagai i'tiqad. Bukan tak kira lah disebut ke tak sebut, bahawa benda itu benda i'tiqad, maka kita panggil kita ikut i'tiqad. Kita ikut i'tiqad dia, melihatkan bahawa itu perkara berkaitan i'tiqad. Bin nazar ila zalika wa in kana madlulan alaihi bil lafz, walaupun dia ditunjukkan di atasnya dengan lafaz, walaupun disebut la ilaha illallah ataupun ditulis, tak kira lah disebut ke ditulis, tapi yang nak itu i'tiqad hak terkandung itu. Fal lafzu wa in wujida fiha, lafaz itu walaupun ada padanya, lafaz itu walaupun ada padanya apa nak pada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jumlah tersebutlah. Lakinnal haifiyah, tetapi haifiyah itu, haitsu aspek itu mukhtalifatun, aspek itu berbeza. Hak ni melihat dari segi diikut dari segi perkataan, hak ni melihat dari segi diikut i'tiqad. Jadi haisiyah yang berbeza. Qauluhu amma idza arafta dalilahu, amma idza arafta dalilahu. Jadi dah kat sejam dah. Kita berhentilah dulu. FB kita berhenti FB, Google Meet ni kita bukalah kalau ada perbincangan, ada apa-apa daripada asatizah sekalian. Sallallahu alaihi wasallam, Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.